14 ahli parlimen yang memberi sokongan SD kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ahli parlimen Bera sebagai calon Perdana Menteri, telah ditemuduga secara ringkas seorang demi seorang oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan di dalam Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi memilih topik yang sebenarnya masih lagi menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini. Masing-masing masih lagi menunggu siapa yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Dan isu ini begitu hebat dimainkan di media-media perdana dan juga dalam media sosial. Tentunya lah pelbagai pandangan dan juga pendapat yang telah pun dilontarkan oleh pelbagai pihak. Dan sesuatu yang pasti, kita masih lagi menunggu kepastian, dan kepastian ini hanya akan dapat kita ketahui apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan mengumumkan siapakah Perdana Menteri yang ke-9 nanti. Dan esok kita difahamkan bahawa satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja juga akan berlangsung, dan mungkin isu ini jugalah yang akan menjadi topik perbincangan dalam mesyuarat tersebut. Baiklah, untuk bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini, menarik sebenarnya, iaitu mencari Malaysia yang lebih baik. Dan dua tetamu yang cukup saya hormati akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, iaitu Setiausaha Agung UMNO. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang sudi sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Akin, yang merupakan Ketua Penerbangan di Parti Keadilan Rakyat Malaysia ataupun Keadilan. Jadi kepada dua Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Baik, mungkin Waalaikumsalam. Dua-dua Datuk Seri Cahaya. Terima kasih jemput. Memang kami cukup berbesar hati atas kesudian kedua-dua Datuk Seri untuk bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini. Dan mungkin adalah daripada apa yang kita lihat tadi selepas saja montaj program ini, iaitu kenyataan yang dikeluarkan secara ringkas oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Ini berkaitan dengan 114 ahli parlimen yang telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Jadi mungkin Datuk Seri, kita boleh kongsi apa sebenarnya yang berlaku sebelah pagi tadi di Istana Negara itu. Datuk Seri Ahmad Maslan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Sarkawi Jirim, Yang Berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar, dan teman-teman semua yang mendengar dan menonton ruang bicara bernama TV pada malam ini. Ia adalah satu sejarah kepada kami, terutama ahli-ahli parlimen UMNO dan BN, begitu juga PPBM, PAS, GPS, yang sebahagian kami, termasuk saya, menaiki PAS daripada PWTC Kuala Lumpur ke Istana Negara. Kami dipecahkan pada 5 kumpulan. Daripada 114 itu, kumpulan pertama pada pukul 10 pagi, kumpulan kedua 11.10 pagi, kumpulan ketiga 2 petang, kumpulan keempat saya dalamnya pukul 3.10, dan kemudian kumpulan yang akhir iaitu kumpulan kelima pada pukul 4.20. Apa yang berlaku ialah apabila tiba di istana, kita ada antigen test untuk memastikan kita negatif. Kemudian berkumpul di ruang menunggu, dan kemudian kami dititahkan satu persatu, seorang demi seorang, menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya kira YB Datuk Seri Syamsul Iskandar pernah melakukan perkara ini pada tahun sudah, ketika apabila kita ingin memilih kerajaan, yang pada ketika itu saya menyebut dan kumpulan UMNO meminta supaya dibubarkan parlimen. Pada ketika itu COVID tidaklah tinggi, tetapi pada kali ini saya menyatakan bahawa menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Dan pada 114 itu, majoriti pada 114 memang ada hadir, dan
yang sebahagian yang lain yang tidak hadir itu secara online dengan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Itulah yang berlaku pada hari ini, satu sejarah tercipta dan kita rasa ia adalah satu ingatan yang menarik dalam politik negara kita. Okey, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk Seri Syamsul Iskandar. Barangkali ini pun berkaitan dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Baslan sebentar tadi lah. Ada juga yang tidak dapat hadir, mungkin atas sebab tertentu. Tetapi persoalan yang menarik juga, barangkali saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri Ahmad Baslan. Ini berkaitan dengan kedudukan ataupun apa yang dipanggil sebagai surat akuan daripada kumpulan GPS ataupun Gabungan Parti Sarawak. Ada yang mengatakan bahawa kita masih ingat lagi Datuk Seri, kenyataan yang dikeluarkan oleh Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak sebelum ini, mengatakan bahawa dia akan menyerahkan kepada keputusan yang di-Pertuan Agong. Persoalannya apakah mereka yang menganggotai GPS ini juga turut memenuhi ataupun meletakkan nama calon bakal Perdana Menteri ke-9 ini di dalam borang mereka ataupun di dalam surat akuan mereka. Itu yang ingin diketahui sebenarnya. Saya dipahamkan memang mereka memilih Datuk Seri Ismail Sabri. Ada lamaran daripada Datuk Seri Syafiee Apdal dan Datuk Seri Apdal juga dilaporkan bahawa beliau agak kecewa kerana GPS tidak memilih tokoh daripada Borneo untuk menjadi calon Perdana Menteri. Jadi itu telah dinyatakan dan saya memang difahamkan bahawa GPS 18 orang itu memang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi itu menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon yang favourite dan saya difahamkan dari segi SOP yang dilaksanakan, iaitu ketika 8 orang ketua-ketua parti dan wakil parti bertemu dengan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong pada 2 hari sudah, SOP-nya ialah Yang Tuan Agong akan menitahkan kumpulan yang diyakini menang untuk datang ke Istana Negara. Jadi satu lagi kumpulan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput. Itu yang saya difahamkan. Itu yang berlaku. Itu sebab kami ada keyakinan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri lah calon yang kemungkinan besar adalah Perdana Menteri ke-9. Okey, itu keyakinan yang disuarakan oleh Datuk Seri selalu saya lupa Datuk Seri Ahmad Baslan. Tapi bagaimana tentang keyakinan pula bagi PH khususnya? Kita dengar pandangan daripada Datuk Seri Syamsul Iskandar dalam isu ini. Apakah dengan apa yang berlaku ketika ini, apakah PH ataupun Parti Keadilan sudah berura-ura untuk mengangkat bendera putih? Itu persoalan yang menarik juga. Mungkin Datuk Seri Syamsul Iskandar boleh memberi komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat saya di panel yang berhormat Datuk Seri Ahmad Baslan, Sri Agung UMNO. Saya ingat pertama kali kita keluar bersama dalam satu program Ruang Bicara yang dengan Syarkawi juga kali kedua saya ingat ya. Kita bersama. Mula secara fizikal, sekarang online. Dan tentu saya nak rakamkan terima kasih kepada Ruang Bicara kerana berikan peluang untuk kita bahas dan berbincang secara terbuka pada malam ini. Dan saya percaya ini merupakan satu perbincangan yang sihat. Sebenarnya apa yang dibuat oleh ataupun apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ahmad Baslan malam tadi agak mengelirukan ya. Nasib baik dia bukan dalam Dewan Rakyat ya. Kalau dalam Dewan Rakyat kita boleh minta dia berjelaskan. Sehingga kan saya terpaksa membuat posting pukul 1.30 pagi kata silap saya kan. Yang menyatakan kalau betul lah dah cukup jumlah, besok angkat Sumpah, bukan naik bas pergi ke Istana Negara. Jadi sebab yang disampaikan itu kan kita dapat tangkap layar tu Datuk Seri kan, kita dapat juga screenshot tu. Dan screenshot ini dilaporkan terus oleh akhbar ataupun Malaysia Kini ya. Tapi bila kita teliti laporan itu sebenarnya
dia merujuk kepada sumbernya Datuk Seri Ahmad Maslan, bukan sumbernya daripada Istana Negara. Jadi kita terpaksa jelaskan duduk sebenar kerana apa yang dimaklumkan kemudiannya oleh dilaporkanlah oleh Star, itu sebenarnya adalah satu proses untuk Di-Pertuan Agong bertanyakan setiap 114 ahli parlimen itu sama ada secara fizikal atau secara maya tentang kekayaan SD itu, akuan bersumpah, yang pada saya itu merupakan satu proses yang biasa yang dilakukan, dan mungkin kerana kita tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku kerana kita diarahkan melalui notis daripada parlimen untuk setiap daripada individu MP ahli parlimen secara sendiri harus menghantar surat akuan tersebut melalui sama ada email, WhatsApp ataupun fax terus kepada Colonel Datuk Nazim, Setiausaha Bilik Kanan Di-Pertuan Agong. Jadi sebenarnya walaupun kita boleh buat beberapa andaian, tetapi sebenarnya yang sampai terus kepada Di-Pertuan Agong itu no one knows. Dan kita di peringkat keadilan, warisan, DAP, Amanah, APCO, dan juga pejuang, masuk muda. Setiap daripada kita itu menghantar secara terus mengikut apa yang dititahkan ataupun yang diminta oleh notis parlimen itu melalui Setiausaha Sulit Kanan kepada Di-Pertuan Agong. Jadi pada saya ini perkara yang jelas lah. Apa yang saya faham ialah kalau begitu duduk sebenarnya keadaannya, maknanya di kalangan akuan bersumpah 105 itu jelas telah disampaikan dan calonnya adalah Datuk Seri Ibrahim. Tapi yang 114 yang dipanggil tadi mungkin, ini kita kata andaian kan, kita tak tahu kan. Saya percaya tadi Datuk Seri Ahmad Maslan pun ceritakan is one to one. Macam dulu punya, cara dulu kita dipanggil, kita hormat pada Di-Pertuan Agong dan ada conversation one to one. Kadang-kadang mungkin ditulis tu lain, mungkin hantar kosong kan. Mungkin letak macam dulu UMNO letak nak pilihan raya. Macam-macam boleh tulis. Jadi ini perkara yang mungkin kabur istilah kabur ni cukup popular. Ingat tu di rakyat itu cukup popular, dan mungkin bila pandangan itu kabur harus dicerahkan dengan yang Di-Pertuan Agong memanggil seorang demi seorang ahli parlimen. Yang saya boleh expect lah conversation dia. Mungkin tu aku tanya kan, yang berhormat nak sokong siapa? Mungkin di kalangan 114 tu, saya nak sokong Anwar Ibrahim lah tapi saya takut nak tulis. Mungkin kita memberikan pelbagai andaian. Jadi saya kurang tepat untuk kita simpulkan bahawa kita perlu naik ke bendera putih dan sebagainya. Pada saya, with due respect to Setiausaha Agong UMNO, kita harus ada disiplin kerahsiaan itu, dan biarlah perkara ini diterjemahkan melalui pengumuman oleh Yang Agung. Untuk sebelum saya pergi kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, satu soalan yang pendek saya ingin lontarkan kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar. Daripada apa yang berlaku ini, apakah secara peribadinya Datuk Seri Syamsul Iskandar dan rakan-rakan dalam PH merasa yakin bahawa sesungguhnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya masih lagi mempunyai peluang untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9? Ya, saya bercakap ni Syekawi berdasarkan fakta. Saya tidak melihat apa dipanggil cakap-cakap ataupun orang WhatsApp. Faktanya apa? Rasminya apa ya? Rasminya yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri ini ialah tentulah UMNO. Dan komponen dalam UMNO itu saya percaya Barisan Nasional. Kemudiannya PAS. Ini yang telah rasmi ya. Malah Bersatu itu pun. Saya baca pernyataan yang berhormat Pagoh ataupun yang berhormat Presiden Bersatu. Beliau menyatakan walaupun menyokong tapi ada syarat. Ada syarat. Dan kalau kita lihat GPS pula, sehingga petang tadi saya mendengar media lah yang dilaporkan, dan juga mendengar sendiri panggil temu ramah dengan Datuk Seri Fadilah. Beliau secara konsisten, dan semalam pun pimpinan-pimpinan tertinggi seperti Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, beliau menyatakan nama telah dihantar. Jadi kalau ditanya siapa dia, biarlah tuanku yang umumkan. Kami menyatakan apa yang tuanku putuskan, kami akan beri sokongan. Jadi dari situ saya ambil dari segi faktanya apa.
Faktanya ialah jumlah yang sebenar itu yang rasmi menyokong, kalau mengikut istilah ataupun pengumuman parti, ianya sekitar 96 anggota parlimen bagi Datuk Seri Ismail Sabri. 18 daripada GPS itu menyatakan memang telah pun menghantar tapi tidak mau beritahu siapa, dan di tingkat Pakatan Harapan secara jelas, dan kerana kami tidak dipanggil, itu menunjukkan bahawa tidak ada kecelaruan lagi ataupun tidak ada kekaburan lagi tentang surat akuan ini. Maka pada saya itulah nombornya kalau dari segi faktanya. Dan saya perlu sedikit sebelum saya landing ni, dalam notis yang diberikan kita ialah sokongan kepada mana-mana ahli parlimen yang seorang ini yang kita perlu umumkan, telah ditulis dengan jelas tidak boleh ada syarat. Jadi clear tidak boleh ada syarat begitu begini. Dan saya bimbang, saya ragu apakah dengan kenyataan media yang rasmi baru saat ni keluar ni yang menyatakan ada syarat pula untuk sokongan, adakah itu boleh dianggap sah ataupun boleh diterima oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Agong. Terima kasih. Okey, menarik apa yang disebut oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar. Barangkali saya tahu Datuk Seri Ahmad Maslan sebenarnya ada jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan sebentar tadi oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar. Silakan Datuk Seri. Ya, tentunya kita telah menyokong dua orang yang berbeza. Jadi mestilah masing-masing akan menyatakan bahawa calon pilihannya adalah calon yang menang. Jadi pada saya lah, daripada maklumat yang kita perolehi secara rasmi dan tidak rasmi, mengikut kumpulan GPS dan yang lain-lain, PPBM, PAS, UMNO, BN. Memang angka pada pandangan saya dan kami yang meneliti tentang isu penting ini, Datuk Seri Ismail Sabri mendapat 114. Walau bagaimanapun, ialah dari segi pengesahannya, mungkin malam ini ada kenyataan media daripada istana atau besok ada kenyataan media daripada istana, itu untuk secara rasmi dan pasti kita sama-sama tunggu. Walau bagaimanapun, oleh kerana saya penyokong tegar Datuk Seri Ismail Sabri, saya meyakini beliau lah yang akan pilih. Dan dari segi sudut kenapa beliau layak, yang pertama ialah ketika COVID ini, beliau adalah Menteri Kanan yang hari-hari menyatakan apakah SOP, apakah laporan, apakah tempat yang dikenakan PKP, PKPD dan lain-lain. Beliau cukup pakar dalam hal ehwal pentadbiran pengurusan memerangi COVID ini. Beliau juga pernah jadi Ketua Pembangkang ketika Datuk Seri Samsul menjadi Timbalan Menteri. Saya jadi pembangkang pada ketika itu 22 bulan. Ketua pembangkang kami ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau seorang peguam dan lulusan Universiti Melaya seingat saya, dan tentunya dari segi kelayakan pendidikan, kelayakan pengalaman, lebih-lebih lagi apabila lebih kurang 40 hari beliau menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, dan sebelum itu menjawat pelbagai jawatan menteri. Pengalaman itu sudah mencukupi untuk beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Memanglah sebelum ini tidak dijangka, tetapi ini semua kerja Allah SWT, dan saya amat haraplah beliau akan menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Okey, baik. Kembali semula kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar. Ini pun satu isu yang menarik jugalah, Datuk Seri. Tadi pun Datuk Seri Ahmad Maslan juga menyebut tentang situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Dan kita juga sebenarnya sedang melihat kepada senario ekonomi semasa yang dikatakan berada dalam keadaan yang cukup mencabar. The problem di sini, Datuk Seri Syamsul Iskandar, ialah the timing di mana berlakunya peletakan jawatan Perdana Menteri dan kemudiannya berlaku pemilihan untuk Perdana Menteri kita yang ke-9. Jadi apakah secara ikhlasnya Datuk Seri Syamsul Iskandar merasakan bahawa the timing inilah sebenarnya yang menggelisahkan rakyat sedikit, mengecewakan rakyat secara keseluruhannya, kerana tumpuan kita seharusnya lah kepada soal-soal kesihatan rakyat, soal-soal keselamatan rakyat, soal-soal ekonomi rakyat, bukannya politik yang terus dimainkan dengan begitu meluas sekali. Komen sikit. Ya, terima kasih Syekawi. Soalan ni
elok Datuk Seri Ahmad Maslan jawab. Nanti kita dapat gambar dekat Datuk Seri. Mana yang menyebabkan mantan Perdana Menteri itu rebah ialah kerana 15 ahli parlimen daripada UMNO itu menarik sokongan dan saya menarik kerana apa yang kita cuba paparkan ataupun hidangkan kepada warga di luar sana ialah soal leadership Ini bukan soal main-main, ini soal kepimpinan di mana kita telah pun mencuba gabungan Muhyiddin Tan Sri Mahyadin dan kemudiannya Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk spearhead ataupun untuk memandu negara ini berhadapan dengan pandemik. Saya masih ingat lagi pada bulan Julai yang lalu UMNO sendiri, Presiden UMNO sendiri menggariskan 7 sebab menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan ketika itu saya ingatkan kepada warga di luar sana yang menjadi timbalannya kemudiannya ialah Ismail Sabri daripada UMNO juga. Tapi waktu itu UMNO menggariskan 7 sebab. Apa dia? Pertamanya gagal tangani pandemik. Yang keduanya menyalahgunakan darurat. Yang ketiganya kegagalan kerajaan mempertahankan sistem demokrasi dan seterusnya lah. Saya percaya nanti Datuk Mahmad Maslan boleh tambah 7 sebab kenapa UMNO beranggapan bahawa kerajaan ini gagal dan ketika itu komponen kerajaan ini adalah Bersatu dan juga UMNO dan komponen yang lain Justru adalah amat menarik kalau istilah kerajaan gagal kita pakai dulu sekarang ini bertukar driver seat-nya kepada UMNO dan kemudiannya bergabung dengan Bersatu dan saya percaya Bersatu pastinya akan ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri Akhirnya tidak selesai juga tidak selesai juga isu ini. Apakah sekarang ni UMNO nak menyatakan no PBBM lagi? Kalau dulu kita ingat penaga UMNO no Bersatu, no Anwar, no DAP. Saya ingat retorik tu dah tak boleh pakai lah kerana sekarang ni Bersatu okey tapi UMNO kena jadi Perdana Menteri. So saya ingat itu agak klise lah dari segi kita nak hidangkan soal kepimpinan kepada rakyat. Apapun Syekh, saya nak nyatakan begini apakah nasihat yang diberikan oleh Pertuan Agong kepada ketua-ketua parti? Saya tidak hadir tetapi yang saya dapat ni faktanya ialah dari perkenyataan media yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang kepada rakan-rakan. Apa yang disebut ialah kerajaan yang Pertuan Agong dan juga timbalan yang Pertuan Agong menyarankan supaya wujudnya satu kerajaan stabil ataupun dalam istilah maknanya satu politik baru politik yang tidak menggunakan aparat negara untuk menghukum, untuk melakukan apa dipanggil tindakan-tindakan politik yang mengecam, yang jahat dan sebagainya. Dan mungkin ini yang ingin dihidangkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan kita tidak ada suatu kesepaduan di kalangan parti-parti di dalam negara kita. Saya lihat pengalaman ini pernah berlaku di zaman Tun Razak, Allahyarham Tun Razak. Ketika itu selepas 13 Mei, maka Tun Razak mengajak semua sekali untuk bersama-sama membangunkan negara. Ketika itu sejarah saja. Kita lihat peribadi ataupun sosok Tun Razak itu cukup kuat untuk membawa ke semua pimpinan parti pada ketika itu duduk dan bersama-sama membangunkan negara pasca 13 Mei 1949. Saya agak skeptikal ataupun saya tidak yakin peribadi itu ada pada sosok Datuk Seri Ismail Sabri. With respect. Saya yakin dari segi tokoh itu, dari segi keterampilannya, dari segi kemampuannya, sudah pasti dari segi pengalaman juga, itu ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan itu saja, dari segi ekonomi. Syarkawi sebut dari segi ekonomi, kita berhadapan dengan sejarah lockdown yang panjang. Kita berhadapan dengan krisis ekonomi sekarang ni. Kita juga berhadapan dengan krisis keyakinan para pelabur dan sebagainya. Saya tak nampak ketokohan Datuk Seri Ismail Sabri ini kalau kita nak angkat dia sebagai tokoh yang boleh membawa ataupun yang boleh meyakinkan para pelabur untuk kembali ke Malaysia ini atau boleh merancangkan lagi kegiatan ekonomi. Sebab tu pada saya otak itu ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. I'm trying to be very objective walaupun mungkin orang kata saya bagus dan sebagainya, tapi itulah paparan yang ingin saya kongsi dengan rakan-rakan di luar sana. Kenapa saya menyatakan bahawa calon ataupun Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Anwar ini jauh lebih terdepan daripada Datuk Seri Ismail Sabri
Dan saya naik landing begini, saya naik landing begini, kita bagi ruang pada Datuk Seri Muhammad Selan juga. Ya, saya naik landing begini, saya nak nyatakan bahawa apa yang tuanku sebut, yang menang itu bukan menang semua, yang menang harus ulurkan tangan kepada yang kalah. Saya ingat itu message yang harus kita hayati bersama. Terima kasih. Okey, kita dapatkan respon daripada Datuk Seri Ahmad Maslan sekarang ini daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar. Silakan Datuk Seri. Ya, kami telah diberikan taklimat yang panjang lebar secara terperinci oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang hadir bersama dengan 7 lagi pimpinan parti-parti politik Malaysia yang utama dengan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Memang betul apa yang Datuk Seri Syamsul Iskandar menyatakan bahawa Yang Pertuan Agong bertitah ya, bahawa yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua, dan kalau boleh ada semacam tidaklah diistilahkan begitu, tetapi bolehlah kita mengambil pandangan perlunya diwujudkan semacam satu bentuk kerajaan perpaduan ataupun unity government yang mana wakil-wakil daripada semua parti akan berada dalam kerajaan, sama ada dalam jawatan yang tertentu, jawatan menteri-menteri misalnya, ataupun kemungkinan ada semacam satu presidential council agaknya, ya, majlis presiden, ataupun semacam council of elders ke ketika PH dahulu yang dianggoti oleh pelbagai parti. Bentuknya itu tidak pasti, memanglah macam kita berdua memang tidak berada di istana, kita Datuk Seri Anwar ada dan Datuk Zahid ada, kemudian siapa lagi yang ada, Tuan Ibrahim, Tuan Man, kemudian siapa lagi daripada Datuk daripada warisan Datuk Syafiq Abdal, Lim Guan Eng, kemudian Mukhris Mahathir dan satu lagi Hamzah Zainuddin mewakili PPPN. Itu yang saya difahamkan yang hadir. Tentu mereka memahami dalam pertemuan lebih sejam itu apakah hasrat yang di-Pertuan Agong dan apakah hasrat timbalan yang di-Pertuan Agong. Perkara lagi apabila kita sudah pasti siapakah Perdana Menteri, tentunya yang Pertuan Agong akan bertitah secara empat mata agaknya, ya, biasanya begitu, mengarahkan arahan-arahan tertentu, menasihatkan nasihat-nasihat yang tertentu, pandangan-pandangan yang tertentu, titah-titah yang tertentu yang Perdana Menteri baru ini sepatutnya mengikutinya lah. Jadi itu kita tunggu apabila tiba waktunya, dan mungkin dalam masa sehari dua ni sahaja lagi. Kemudian mungkin ada satu Malaysia yang lebih baik, sebagaimana tajuk kita pada hari ini. Kita tidak lagi bercakaran. Apabila dibuka parlimen, kita boleh memutuskan rancangan Malaysia ke-12, kita boleh membahaskan titah agung dengan baik, kemudian kita boleh meluluskan bajet pada bulan 11 nanti, dan semuanya itu untuk rakyat. Walau bagaimanapun, apa juga bentuk kerajaan, sama ada bentuk kerajaan yang ada ikatan kerjasama dari segi bentuk nasihat Council of Elders ataupun Majlis Presiden atau apa juga namanya, ataupun mereka masuk dalam kabinet sebagainya, ataupun apa juga bentuk yang ada semacam kerjasama semua parti ini. Saya kira hayatnya tak boleh panjang. Ya. Hayatnya tak boleh panjang. Mungkin Datuk Seri Syamsul juga setuju. Mungkin hayatnya hanya selepas kita dapat herd immunity, katalah diberitahu bulan 10, bulan 11, maka bulan 12 boleh dibubar parlimen. Apabila herd immunity dan terkawal, bulan 1, bulan 2, kita kembalikan mandat kepada rakyat. Saya harap Datuk Seri Syamsul setuju pada saya tentang perkara ini. Kalau tidak, selama itu kita akan tidak memiliki majoriti yang mantap sebagai kerajaan. Selamanya 63 tahun Barisan Nasional memerintah dan UMNO setiap kali menjadi Perdana Menteri pada ketika sejarah itu. Apa yang berlaku ialah UMNO dan Barisan Nasional menjadi magnet besar yang menarik segala besi-besi kecil yang lain, sokongan-sokongan sehingga ada 13 parti dalam Barisan Nasional, menjadikan kerajaan itu cukup stabil. Dan kerajaan stabil ini adalah merupakan satu syarat yang pertama dan utama
yang diberikan oleh pelabur dan mereka melihat Malaysia itu adalah yang utama selain daripada prasarana, selain daripada buruh, selain daripada dasar-dasar yang pro kepada pelabur, akhirnya membawa kebaikan kepada rakyat dari segi ekonomi. Kita inginkan ekonomi rakyat diperbaiki segera. Kita inginkan kesihatan rakyat diperbaiki semula. Hari ini 22,900 tak silap angkanya, tinggi dalam sejarah. Dan apabila Perdana Menteri baru, katalah dalam masa seminggu dua, kita ingin melihat ada penurunan, bukan kenaikan pada kes, ada peningkatan yang besar dari segi imunisasi. Mudah-mudahan kita segera menyelamatkan rakyat daripada bahana COVID dan juga ekonomi yang merudum ini. Baik, Datuk Seri Syamsul, ini satu isu yang penting dan menarik sebenarnya. Kita menyebut tentang kerajaan perpaduan dan kita juga menyebut, kalau saya boleh petik daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi, bahawa sesiapa pun yang menjadi Perdana Menteri yang ke-9 nanti, yang penting ialah kita ingin melihat apakah berkemungkinan sebenarnya tangan dihulurkan untuk bekerjasama dengan parti yang mungkin kecewa sedikit kerana wakil mereka tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi daripada senario politik semasa, apakah Datuk Seri melihat bahawa itu adalah sesuatu possibility ataupun sesuatu kemungkinan yang sebenarnya boleh berlaku sekiranya ahli-ahli politik, parti-parti politik, tidak kiralah daripada komponen mana sekalipun, meletakkan kepentingan rakyat itu di kedudukan yang teratas sebenarnya? Ya, soalannya baik Syikawi. Ringkas je saya nak jawab soalan itu kerana saya nak minta warga Maya, kita Syarkawi juga sedia maklum bahawa tadi ada kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Lim Kit Siang, penasihat DAP, yang memberikan satu pandangan, ini pandangan pribadi beliau, yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar bekerjasama dengan Datuk Seri Ismail Sabri dalam konteks sebagai Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bagi membentuk kabinet yang baru. Dan ini datang daripada seorang tokoh yang lama di dalam politik, dan ialah kita boleh berujah panjang tentang pendirian beliau yang kadang-kadang begitu tegas dan sesuatu, tetapi idea beliau ini boleh saja kita buka untuk kepada ruang-ruang perbincangan, kerana pada dia ialah apa saya quote apa yang disebut di dalam kenyataan dia kata seorang itu boleh dilantik sebagai Perdana Menteri dan seorang lagi sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk membentuk kabinet perang yang melibatkan semua kuasa politik di parlimen. So saya fikir ini merupakan satu idea yang datang daripada seorang anggota parlimen yang senior, dan saya percaya tentu saja kita memberi ruang kepada rakan-rakan di luar sana yang terlibat, kerana Syarkawi, politik Malaysia ni jauh lebih baik, lebih menarik kerana rakyat itu mahu terlibat. Kita mempunyai pelbagai saluran sekarang ni, oleh kerana lockdown yang berpanjangan, ramai duduk di rumah, kadang-kadang mereka tak tahu nak buat apa, jadi mereka come up with a very good video, articulation tentang isu-isu politik, dan sebenarnya itu pada saya ke arah Malaysia baru yang lebih baik lah, kerana ada gap ataupun jurang antara rakyat dan pemimpin itu telah pun dikecilkan, di mana rakyat itu lebih minat dan peka dengan apa yang berlaku, dan mereka boleh saja cadang sama ada melalui social media ataupun melalui sekarang saya ingat banyak online petition ke arah ini. Saya misalnya tadi ada seorang WhatsApp saya untuk sama-sama sign petition online menolak Ismail sebagai Perdana Menteri. Sudah sampai 150,000 sekarang ni. Jadi perkara ini agak menarik kerana seorang-seorang pemimpin itu harus mampu mempunyai daya tahan untuk berhadapan dengan kepahaman rakyat yang jauh lebih baik daripada politik dulu di bawah zaman kerajaan yang lama. Baik, saya nak dapat pandangan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan. Ada juga Datuk Seri suara-suara nakal yang bermain di luar sana lah. Mereka mengatakan okeylah sekiranya lah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, ianya tidak akan membawa satu perubahan yang besar sebenarnya, kerana dikatakan ianya semacam salin tikar sajalah, tapi mungkin itu pandangan-pandangan yang saya anggap sebagai nakal sebenarnya yang bermain di luar sana. Jadi mungkin Datuk Seri Ahmad Maslan ada pandangan tersendiri.
Ya, kita ada memberikan pandangan yang amat penting kepada Datuk Seri Ismail Sabri jika beliau dilantik, iaitu beliau hendaklah berbincang dengan kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO ataupun Biro Politik UMNO tentang dasar-dasar untuk rakyat ini. Dia tidak boleh seperti sebelum ini kerana beliau tidak mempunyai kuasa penuh selaku timbalan Perdana Menteri. Tapi apabila ditakdirkan nanti, insyaAllah beliau menjadi Perdana Menteri, maka sentiasa mendapatkan pandangan-pandangan daripada Presiden, daripada timbalan Presiden, daripada naib-naib Presiden, pimpinan sayap, pimpinan Majlis Kerja Tertinggi mengenai apakah yang patut dilakukan dan apakah yang patut dilaksanakan. Sebagai contoh, beliau bukan hanya terkenal dengan baju batiknya yang pelbagai, tetapi juga terkenal juga dengan apa yang disebut pintu depan, pintu belakang, tutup pintu depan, buka pintu belakang yang menjadi viral itu. Inilah saat dan ketikanya untuk beliau membuktikan tidak ada pintu-pintu belakang yang dibuka sehingga mencanak naik kes COVID seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Jadi ia adalah di bawah kuasa penuh beliau dan kabinet beliau, dan kita harap perkara nasihat adalah amat penting. Satu lagi ialah kita juga mencadangkan agar ada, kalaupun tidak bersama dengan parti-parti yang lain, tetapi parti menyokong beliau itu, presiden-presidennya mesti ada apa yang dipanggil sebagai Majlis Presiden. Di mana kebetulan presiden-presiden 4 presiden ini tidak berada sebagai menteri setakat inilah. Presiden UMNO belum, Presiden PPBM takkan dia nak masuk jadi menteri balik, bukan ya? Berarti dia juga tidak ada jawatan. Datuk Seri Hadi Presiden PAS kemungkinan setakat ini hanya jawatan yang bukan dalam kabinet. Kemudian GPS, kalau kita lihat Ketua Menteri, beliau tidak ada dalam kabinet. Jadi kebetulan 4 parti utama yang mendukung Datuk Seri Ismail Sabri ini, presidennya tidak ada dalam kabinet. Itu sebab amat penting mereka semua dikumpulkan dalam satu council, satu majlis presiden untuk memberi nasihat kepada Datuk Seri Ismail, memberikan guideline supaya apa-apa perkara yang telah silap dibuat ketika zaman PN tidak akan diulangi dalam kerajaan yang akan datang ini. Kerajaan yang akan datang ini saya tak tahu apa lagi namanya. Mungkin Kerajaan Malaysia, mungkin Kerajaan Perpaduan Malaysia, mungkin kerajaan apa pun, kerajaan campuran, itu tak tahu lagi namanya itu apa ya. Jika mengikut titah dan akan dititahkan semula pastinya, jika ada konsep-konsep perpaduan itu, konsep-konsep inclusivity dilakukan, itulah kerajaannya namanya agak berbeza daripada apa yang berlaku. Kita tidak dapat meramal apa yang akan berlaku pada masa depan. Kalau kita boleh meramal dengan tepat apa yang berlaku masa depan, tak adalah segala kekecohan dalam dunia ini. Tetapi oleh kerana tidak dapat meramal, maka kekecohan dan segalanya itu terus berlaku. Oleh itu, kita harap yang terbaik untuk Malaysia. Apakah maksud yang terbaik dan lebih baik kepada Malaysia? Kita harap mereka yang tak ada pekerjaan, rakyat yang tidak ada pekerjaan akan tidak lagi menganggur dan ada pekerjaan. Kita harap kedai-kedai yang bankrupt tidak lagi bankrupt dan pulih kembali terus melaksanakan perniagaan mereka. Kita harap mereka yang daripada M40 tiba-tiba jadi B40, kita harap perkara itu akan terhenti dan lebih ramai yang B40 menjadi M40, seterusnya T20. Kita tahu apa yang dibuat oleh Economic Planning Unit T20 yang teratas 20%, yang pertengahan 40%, yang bawah 40% itu harapnya semakin mengecil yang B40, semakin membesar M40 dan T20. M40 itu kita harap jadi M50, M60. Begitulah
2025 misalnya ya. Okay. Faham. Baik, Datuk Seri Samsul, ini pun satu isu juga yang dimainkan dengan begitu meluaskan. Ini juga saya sebut tadi tentang suara-suara nakal yang kita dengar berkaitan dengan kerajaan yang ada sekarang ini. Tetapi satu lagi suara-suara nakal yang kita dengar di luar sana ialah ada yang berpendapat bahawa ini andaian ya Datuk Seri, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi gagal untuk menjadi Perdana Menteri dalam pemilihan kali ini. Ada pendapat dan pandangan yang mengatakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana Parti Keadilan Rakyat dan juga PH perlu mencari satu muka baru yang mungkin boleh diterima oleh majoriti pengundi ataupun majoriti rakyat. Sejauh mana betul ataupun tidaknya lontaran-lontaran nakal di media sosial seperti ini, pandangan Datuk Seri? Yalah, lontaran nakal saya percaya kita harus sekolahkan lah supaya dia faham. Dan ini pandangan saya lah untuk kita berikan sedikit pencerahan ya kepada mereka. Yang disebut tadi oleh Datuk Seri Ahmad Maslan ialah isunya kerajaan yang bagaimana yang ingin kita bentuk. Adakah ianya dinamakan muafakat rakyat ataupun pakatan rakyat dan sebagainya. Kenapa isu ini menjadi maudhu' penting ataupun tajuk penting dalam perbahasan kita? Ialah kerana sewaktu pilihan raya yang lepas, rakyat itu memilih kerajaan yang baru. Tapi kita berdepan dengan pengkhianatan. Dan kemudiannya kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu tidak boleh untuk memimpin dan meneruskan apa yang diberikan mandat itu sehingga selesai. Jadi yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang dipilih oleh wakil rakyat, bukan oleh rakyat. Sebab itu kalau berkait dengan soalan ataupun pandangan-pandangan nakal tadi, Datuk Seri Anwar itu adalah seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang kemudiannya telah dijanjikan di dalam arrangement kita sewaktu kerajaan yang lama itu untuk memimpin Malaysia selepas Tun Mahathir. Kan? Dan sebab itulah rakyat memilih kerana kepercayaan yang mereka berikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk kita bahaskan pada tahap sekarang bahawa kalau sebab pada saya kita tidak boleh tidak molek lah untuk kita mendahului Yang di-Pertuan Agong. Tetapi persoalan kalau ingin kita bahaskan, saya percaya masih terlalu awal untuk kita rungkaikan perkara ini. Ya? Kerana yang kita berhadapan sekarang ni Syekawi adalah perkara yang cukup serius, iaitu negara berada di dalam keadaan krisis dan bukan saja krisis kesihatan tetapi juga krisis ekonomi. Dan kebimbangan saya ialah saya apa yang dihidangkan oleh Perikatan Nasional ini adalah satu hidangan yang menunjukkan bagaimana rapuhnya gabungan kerajaan itu. Kerana perlu diingat Syekawi antara apa yang diminta oleh di-Pertuan Agong itu, dan saya percaya itu adalah conventionnya yang mendapat ataupun yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong ini, kalau ikut perlembagaannya pada hemat baginda mungkin mendapat sokongan majoriti ahli parlimen, maka dia akan diminta mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan ujiannya ialah apabila dibawa ke parlimen. Itulah yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Hussein ketika beliau ambil alih daripada Tun Razak, kemudian Abdullah Badawi ketika mengambil alih daripada Jarod Mahathir, dibuat undian percaya di dalam Dewan Rakyat. Jadi kalau dengan adanya pula syarat yang diberikan oleh Bersatu, dan ini tentunya menyukarkan apa yang disebut sebagai the test of confidence, ujian kepercayaan itu di dalam Dewan Rakyat, dan kita akan patah balik kepada, kalau katalah dia gagal, kita akan patah balik kepada the whole process. Sebab itu pada saya mempunyai satu naratif ataupun satu teori lah. Ini sama ada rakan-rakan di luar sana boleh terima ataupun tidak. Saya terbuka untuk pada perbincangan. Dengan gagasan Pakatan Harapan yang solid 105 ini, kalaulah digabungkan dengan GPS, dan GPS tak bagi nama, dia kata dia hantar nama tapi dia tak bagi tahu. Digabungkan dengan GPS yang 18 kerusi, so just imagine Syarkawi, kita ada 123 ahli parlimen yang menunjukkan betapa stabilnya kerajaan itu. Even if we test dekat parlimen,
itu akan menunjukkan bagaimana stabilnya kerajaan. Dan saya agak terpanggil nak komen apa yang dibuat kenyataan baru-baru ni. Saya ingat baru sebentar tadi kenyataan oleh Tan Sri James Masing, Deputi ataupun Timbalan Ketua Menteri Sarawak, yang memberikan pandangan sudah sampai masanya Timbalan Perdana Menteri itu datangnya daripada Sarawak. Dan saya rasa this is a good idea, ya, untuk mungkin kita cuba meneroka seorang pimpinan untuk menerajui Timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Dan saya percaya ini merupakan formula politik yang boleh kita lontarkan dalam erti kata, maknanya memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan adalah stabil dan dalam masa yang sama membantu Yang di-Pertuan Agong untuk membuat satu keputusan yang tepat. Kerana pada kita, raja itu adalah payung rakyat. Dan kita kembali kepada raja dalam keadaan kita berdepan dengan krisis sekarang ini. Terima kasih. Meneroka formula politik itu pun satu lagi isu yang menarik sebenarnya, ya, Datuk Seri Ahmad Maslan. Macam disebut oleh Datuk Seri Syamsul sebentar tadilah, kita menghadapi krisis kesihatan yang cukup serius sebenarnya. Kita menghadapi krisis ekonomi yang cukup mencabar. Tetapi ramai yang mungkin lupa ataupun tahu bahawa sekarang ini kita menghadapi satu lagi krisis, iaitu krisis politik. Dan ini juga merupakan satu lagi krisis yang menyukarkan pentadbiran negara untuk menjalankan kerja-kerja tugas-tugas mereka seperti yang diharapkan oleh rakyat. Baik, sekiranya sesiapa pun esok atau lusa atau minggu depan, tak tahulah, dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, apakah krisis politik ini dapat diredakan? Pandangan Datuk Seri. Krisis politik tidak dapat diredakan sehinggalah kerajaan memiliki 130 dan lebih kerusi pada pandangan peribadi saya. Okey. Kalau 140 dan lebih kerusi lagi bagus. Kalau 2/3 macam banyak tahun, 148 dan ke atas pun bagus juga. Tetapi adakah itu boleh berlaku? Ia adalah di luar kajian kita lah. Walau bagaimanapun tidak ada yang mustahil dalam politik. Rakyat pun kembali melihat tiba-tiba ketika katalah ditakdirkan Datuk Seri Ismail Sabri, kita selesai masalah COVID ini. Contohnya kes tiba-tiba dalam masa sebulan dua misalnya mula menurun. Daripada 20,000 turun 21, begitulah sehingga ke angka yang mencabar. Kemudian rakyat mendapat herd immunity seawal mungkin bulan 10 misalnya. Bulan 11 kalaupun dah ada herd immunity, kita boleh lanjutkan ke 80, 85, 90% rakyat divaksinasi, termasuklah kepada pekerja-pekerja asing yang ada di negara kita. Tiba-tiba negara kita menjadi lapang dari segi masalah COVID ini. Dan tentunya ia memberikan satu imej yang baik kepada kerajaan di bawah pimpinan siapalah, terutama tentulah saya akan menyebut sentiasa Datuk Seri Ismail Sabri sebab itu calon kami lah. Mudah-mudahan itu berlaku dan akhirnya kita kembalikan mandat pada rakyat dan akhirnya rakyat berterima kasih atas segala usaha-usaha yang dibuat yang menyebabkan ekonomi mereka jadi baik, kemudiannya ekonomi negara baik, kemudiannya kerana masalah COVID ini kita boleh tangani. Saya pernah belajar di New Zealand, baru-baru ni dia ada 3 kes dan begitu berbulan-bulan lamanya tak ada kes COVID, ada 3 kes dia buat lockdown lagi. Dan cuma kematian cuma 64 kalau tak silap saya di seluruh New Zealand, walaupun penduduknya cuma 5 juta lebih. Tetapi kita boleh belajar daripada Jacinta Ardern, Perdana Menteri itu, bagaimana beliau dengan kesungguhannya telah melaksanakan apa yang patut dilaksanakan. Ini tak salah kita belajar daripada negara-negara yang telah berjaya menghadapi COVID. Dan negara itu ditutup daripada kehadiran pelancong luar dan akhirnya keamanan dari segi ekonomi, keamanan dari segi politik, keamanan dari segi kesihatan rakyat, sedamainya negara itu. Inilah harapan saya yang boleh kita buat di negara kita Malaysia ini. Satu lagi ialah formula baru dalam politik ini tidak semesti kita tak boleh coba,
ya. Cuma bentuknya itu sajalah yang perlu dipersetujui, sama ada timbalan Perdana Menteri ke, sama ada Menteri Kanan ke, sama ada timbalan Perdana Menteri daripada Borneo, ya, Sabah, Sarawak. Saya tidak kata orang itu tidak menentang segala idea-idea ini. Saya secara peribadi, isteri saya orang Sarawak, orang Kuching Sarawak, satu-satunya isteri daripada Kuching Sarawak. Pemikiran saya amat terbuka untuk bersama dengan mereka yang ada di sebelah sana. Tidak jauh mana pun, ya. Kadang-kadang apabila kita ni ada mental phobia terhadap Sabah Sarawak, kita beranggapan jauh. Walhal balik ke kawasan saya 3 jam baru sampai Pontian daripada Kuala Lumpur. Tapi kalau daripada Kuala Lumpur pergi ke Kuching baru sejam lebih, tak ya? Tapi naik belot lah. Naik belot. Idea yang disebut oleh Datuk Seri Samsul itu tidak amat dekat dengan hati saya, sebab saya sendiri pengamal bersama dengan orang daripada Borneo, dan ini satu idea yang baik. Mungkin tidak semestinya seorang timbalan Perdana Menteri, mungkin ada 2. Kalau kita nak cut cost, menteri-menteri itu tidak perlu banyak. Ada kementerian yang boleh disatukan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi, mungkin 2 kementerian seorang menteri, tanpa ditukar nama kementerian, ya. KSU ada 2 tapi menteri ada 1. Misalnya satu lagi contoh, Kementerian Pelancongan dengan Kementerian Warisan, Kementerian Belia dan Sukan, misalnya ada 2 kementerian boleh disatukan seorang menteri, 2 KSU misalnya. Berarti ini satu kelainan dalam kabinet. Saya harap kalau baik bolehlah dilakukan. Jadi tidaklah besar kabinet itu sampai 70 orang menteri dan timbalan menterinya. Kita boleh terangkan dari segi sudut itu. Sekarang ini kalau kita lihat vaksinasi misalnya sudah semacam auto drive, ya. Dia berjalan dengan sendiri. Saya balik kawasan, ada 2 PPP, pusat pemberian vaksin, satu di Benot, satu di Bandar Pontian. Sama ada saya balik atau tak balik, perkara itu terus berlaku. Sama ada DO ada atau tak ada, perkara itu terus berjalan. Jadi ini hebatnya penjawat awam pentadbiran negara Malaysia. Kita ada KSN, kita ada KSU, kita ada ketua pengarah, kita ada pengarah yang semuanya melaksanakan tugas mereka dengan bertanggungjawab. Itu ucap terima kasih. Kita adalah frontliner. Apabila kerajaan tidak ada, sehari 2 ni tak ada kerajaan, ya. Tetapi tetap berjalan segalanya, tidak terhenti. Dan kematangan politik rakyat Malaysia ini saya sekali lagi amat gembira kerana tidak ada yang berguling-guling atas jalan raya, tidak ada demonstrasi menangisi pemergian, dan itu sudah mencapai satu kematangan yang hebat. Okey, 2 minit saja lagi masa yang ada kepada kita. Datuk Seri Syamsul Iskandar, masa mencemburui kita sebenarnya. Dah habis dah? Belum lagi, ada 2 minit lagi. Okey, Datuk Seri, ini satu soalan yang blunt question lah. Okey, semua orang bercakap bahawa kalau bertukar je Perdana Menteri maka akan selesailah masalah-masalah yang dihadapi terutama ketika kita berjuang menentang pandemik COVID-19. Apakah ini sebenarnya boleh berlaku sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri? Apakah itu juga, saya juga dengar itu jugalah janji yang dikeluarkan daripada mulut Datuk Seri Anwar sendiri bahawa masalah COVID akan selesai sekiranya dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Semudah itukah ianya akan dilakukan? Seringkas-ringkasnya, Datuk Seri Samsul. Ya, the issue here is leadership. Saya nak tegaskan, saya sebut pada awal tadi, isunya adalah kepimpinan. Ya. Maknanya dari segi kepimpinan itu kita mesti memberikan kepimpinan yang boleh meyakinkan rakyat bahawa this is the perfect choice. Kita telah beri peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Bermula Menteri Kanan yang setiap hari keluar menjelaskan tentang SOP, sampaikan ada orang kata SOP ini semua orang pening. Tapi kemudian dia jadi timbalan Perdana Menteri, sekarang nak beri peluang pula jadi Perdana Menteri. Jadi rakyat tu melihat, kita dah kata mereka ni sebahagian daripada kerajaan gagal. Takkan kita nak bagi dia driver seat? Dalam konteks Datuk Seri Anwar, pengalaman dia lama di dalam kabinet dulu, antara Menteri Kewangan yang terbaik Asia. Dan harus kita berikan peluang untuk beliau menunjukkan kepimpinan kerana beliau telah ulas tentang COVID ni sejak bulan Februari lagi. Konsisten setiap minggu itu memberikan
live video FB live dan sebagainya menceritakan tentang isu-isu COVID, bermula daripada vaksin yang amat lembap dan perlahan, dan kemudian masalah ekonomi, dan itu dihidangkan, maknanya rakyat melihat come on, dia ada benda yang nak diceritakan dan fakta yang diceritakan agak menusabah. Jadi saya nak akhir begini, saya kerana masa itu terbatas. Dalam Facebook saya ada yang beri komen, dia kata dulu Tan Sri Muhyiddin dah tawaran macam-macam, kenapa kita tidak terima kan? Pada saya mudah, saya nak tutup begini. Kita hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri yang lama. Tawarlah bagaimanapun, kita yakin dia tidak boleh buat. Jadi dia terpaksa berundur. Dan sekarang kita patahkan balik kepada proses biasa dalam Perlembagaan Persekutuan, dan itu telah dilakukan oleh Pertuan Agong. Jadi saya harap pantun ini sampai kepada Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Asah kapak, tajam beliung, terbang mari, kayu berduri, tuangku umpama kemuncak payung, patik di bawah, berteduh berdiri. Terima kasih Syekawi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh jawab pantun saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Hakim. Terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Maslan kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Menarik sebenarnya perbincangan kita, tetapi seperti biasalah, walaupun kita beri 1 jam without any commercial break pun tidak mencukupi sebenarnya. Tapi insyaAllah di masa-masa yang akan datang kita duduk bersama lagi kedua Datuk Seri ini, kerana saya cukup gembira sebenarnya dengar pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh kedua-dua tetamu kita di ruang bicara ini. Terima kasih kepada anda yang menunjukkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Jadi ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita jaga keluarga kita, dan yang penting jugalah kita jaga negara kita. Jumpa lagi.